Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para peserta yang sedang menonton di Facebook Live, suara Ustazah clear ke? Mungkin boleh tulis di ruangan komen, insyaAllah, untuk kita cek dulu suara adakah clear. Ya, Alhamdulillah, dengan kita bersama-sama kita dah lebih 20 orang Alhamdulillah di Facebook Live. Dengan kita ada Puan Jamaiyah, Puan Zarina, Alhamdulillah, Puan Zaitun, Puan Fazila, Puan Rugaya, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Puan Moshima Sita, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang bagi feedback, suara clear, Alhamdulillah. Okay, jadi hari ini sedikit janggal sesi hari ini sebab biasanya saya jadi moderator kan. Jadi hari ini saya lah moderator dan saya lah penyampai, insya-Allah. Saya cubalah, doakan saya, insya-Allah, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati semua. Okey, Alhamdulillah, yang saya raikan semua peserta My Tadabbur Time siri ke-6 sesi ke-6. Alhamdulillah kita dah 6 siri kita dah 6 siri dalam My Tadabbur Time. Allah juga yang mempermudahkan sebenarnya untuk kami susun asatizah-asatizah dan sebagainya, yang mana asatizah ni semuanya ada pelbagai komitmen dan sebagainya, tetapi Alhamdulillah mereka sudi untuk berkongsi ilmu dengan kita semua, Alhamdulillah. Dan pada hari ini, sebelum kita pergi ke kelas kita pada pagi ini, kita bukalah dulu dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah, saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada semua peserta yang memilih untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana pagi Ahad ini biasanya kita ada banyak komitmen kan, nak layan cucu, nak sediakan sarapan anak, mungkin ada anak yang tidak berpuasa ataupun nak ke pasar, nak menemani ibu ayah dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah, dengan keizinan daripada Allah untuk kita sama-sama belajar pada pagi ini, kita doakan moga-moga ilmu yang Allah berikan ini ilmu yang berkat, okay? Dan kita dapat sampaikan pula kepada yang lain, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Yang terutamanya kita boleh sampaikan ataupun kita boleh didik anak kita dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah. Jadi sepanjang insya-Allah sekitar sejam setengah macam itulah. Okay? Ustazah tak boleh nak lama sangat sebab anak sulung sedang tak sihat. Jadi klinik tutup pukul 12 tengah hari. Jadi Ustazah perlu rushing ke klinik selepas sesi ini, insya-Allah. Sekitar sejam setengah lah kita akan kelas pada hari ini. InsyaAllah kita cuba habis dalam 11.30 insyaAllah ataupun lebih awal. Ustazah akan berkongsi tentang pendekatan pendidikan seksualiti dalam surah An-Nur. Okay? Surah An-Nur ini adalah surah yang berada di dalam juzuk 18. Okay? Kebetulan pada hari ini kita pun membaca, mungkin ada yang membaca sejuzuk sehari, mungkin ada yang dah baca juzuk 18 malam lagi mungkin. Ataupun pada pagi ini ada yang baru nak mula baca juzuk 18. Dalam juzuk 18, awal juzuk 18 bermula dengan surah Al-Mu'minun dahulu. Okay. Selepas itu hadirnya surah An-Nur. Surah An-Nur yang mengandungi sekitar 64 ayat. Okay. Surah An-Nur ni tak sampai 100 ayat dia. Ada sekitar 64 ayat sahaja, tetapi Masya Allah ada banyak pesan-pesan pendidikan yang ada di dalam surah An-Nur. Kalau kita tengok melalui perspektif pendidikan. Okay. Nah, mungkin kalau kita tengok perspektif lain, mungkin ada lagi perspektif lain yang kita boleh kupas dan kaji. Tetapi pada hari ini insya-Allah Ustazah akan berkongsi fokus insya-Allah fokus tentang pendidikan seksualiti di dalam surah An-Nur, insya-Allah. Okey, semua mungkin biasa dengar kan pendidikan seksualiti, okay? Pendidikan seksualiti. Kita akan tengok sekejap lagi apa definisi pendidikan seksualiti. Bagaimana surah An-Nur ini mengupas ataupun surah An-Nur kedepankan tentang pendidikan ini di dalam surah An-Nur tu sendiri, insya-Allah. Okay. Pengenalan tentang surah An-Nur ni seperti mana yang kita tahu, surah An-Nur ini adalah surah Madaniyah.
Okay. Surah Madaniyah yang mengandungi 64 ayat. Nama surah An-Nur sendiri hadir bertepatan dengan ayat 35. Ayat ni selalu kita baca ataupun ayat yang kita selalu dengar, Allahu nurus samawati wal ard, sehingga akhir ayat 35, kan, yang bermaksud wahyu sebagai cahaya dalam rumah tangga, kan, wahyu ataupun Al-Quran dan sebagainya sebagai cahaya dalam rumah tangga. Dan surah An-Nur ini sebenarnya membina moral dan sosial yang kuat untuk sebuah negara Islam. Sebuah negara Islam, sebab surah ini diturunkan pada fasa Madaniyah, pada fasa Nabi SAW bersama para sahabat sedang membina sebuah negara Islam Madinah, dan turunnya surah ini memberi sokongan moral ataupun memberi bimbingan moral dan sosial yang kuat. Okay. Dan juga seperti mana yang kita tahu peristiwa hadithul ifk yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah. Okay. Ini pengenalan ringkas tentang surah An-Nur. Okay, dan tujuan surah ini turun sebab setiap surah ada tujuan dia. Okay. Tujuan surah ini diturunkan untuk mendidik masyarakat Islam agar hidup berpandukan cahaya ataupun petunjuk. Kan? Kita memerlukan cahaya ataupun petunjuk daripada Al-Quran untuk kita membangunkan manusia. Okay? Untuk membangunkan manusia tidak kiralah dalam sebuah unit, iaitu seorang manusia, dalam keluarga, okay, dalam hidup bermasyarakat dan juga dalam hidup bernegara. Jadi surah ini mendidik masyarakat Islam agar hidup berpandukan cahaya petunjuk dan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia. Nanti kita tengok kenapa surah ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia. Okay. Dan ini antara ciri-ciri khusus surah An-Nur. Kan, boleh siapa yang nak catat di ruangan komen ke dan sebagainya. Ustazah sambil-sambil tengok di ruangan komen. Tak dapat nak tengok selalu. Sebab hari ni Ustazah sendiri moderator, Ustazah sendiri pentadabbur. Jadi kalau puan-puan ada soalan nanti kita boleh ditanya nanti di akhir, insya-Allah, nanti selepas Ustazah menerangkan, supaya komen tu tak naik ke atas dan Ustazah tak perasan komen tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Okey, ini ciri-ciri khusus surah An-Nur. Surah An-Nur ni adalah surah yang paling banyak sebut perkataan nur. Okay. Ada 7 kali, sekitar 7 kali. Dalam ayat 35 tu sendiri pun dah 5 kan, perkataan, dan ayat 40. Masya-Allah. Dan surah paling banyak sebut perkataan buyut. Kalau tuan-tuan perasan kan tadi, sebelum kita mula kelas tadi dipasang surah An-Nur. Kan kita dengar tadi alunan bacaan tilawah Al-Quran tadi, buyut disebutkan buyutihin, kan, dan sebagainya. Antaranya ayat 27, ayat 29, ayat 36, ayat 61, ayat sekitar 10 kali dalam ayat 61 tu. Banyak perkataan buyut. Dan seterusnya surah yang menyebut perkataan hasana, kan. Hasana berasal daripada hasana, ayat 4, okay? Ayat 4 surah An-Nur sebagai contoh, wallazina yarmunal muhsanat, daripada perkataan hasana, kan, muhsanat. Seterusnya ayat 23 dan seterusnya ayat 33. Ini ciri-ciri khusus surah An-Nur. Jadi surah-surah lain mungkin tidak sebanyak perkataan ini disebutkan di dalam surah-surah yang lain. Tetapi surah An-Nur banyak disebutkan perkataan nur, banyak disebutkan perkataan buyut, dan banyak disebutkan perkataan hasana, muhsanat. Okay. Kenapa Ustazah nak hurai di sini tentang kaitan dengan surah sebelum. Sebelum hadirnya surah An-Nur, adanya surah Al-Mu'minun. Kalau pagi tadi, kalau kita baca surah Al-Mu'minun, kan, awal juzuk 18 tu, surah sebelum iaitu surah Al-Mu'minun menyatakan sifat penghuni syurga Firdaus. Kan, ayat ni ayat famous, antara ayat famous, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, kan, dan akhir sekali tu alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun, ayat 11. Dalam surah Al-Mu'minun dinyatakan sifat-sifat penghuni syurga Firdaus. Antaranya Allah sebut apa? Wallazina hum li furujihim hafizun. Ya, ayat 5. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-5, antaranya tentang menjaga kehormatan diri dan maruah diri. Mereka ni orang yang memelihara kemaluan mereka. Okay. Maka surah An-Nur dia hadir untuk memfokuskan secara khusus
peraturan-peraturan yang melibatkan penjagaan kehormatan diri ni. Sungguh cantik munasabah antara dua surah ini ataupun perkaitan antara surah Al-Mu'minun dan surah An-Nur. Hadirnya surah An-Nur memperincikan lagi tentang bagaimana nak menjaga kehormatan diri, bagaimana nak menjadi sifat penghuni syurga Firdaus yang menjaga kehormatan diri. Termasuklah tentang hal-hal penzinaan, menundukkan pandangan, hukum hakam perkahwinan dan sebagainya. Ini ada di dalam surah An-Nur. Nanti kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Sungguh cantik perkaitan antara dua surah ini. Okey, pendidikan seksualiti. Pendidikan seksualiti ni adalah tanggungjawab yang perlu kita laksanakan kepada anak-anak kita. Mungkin ibu ayah yang ada, mungkin ada anak yang baru membesar, mungkin sekitar 4 tahun, 3 tahun. Ada yang ada anak remaja. Ada yang anak belia yang berada di umur mahasiswa mungkin. Yang mana kalau kita tengok di luar sana berita-berita yang sangat mengejutkan tentang isu sahsiah remaja dan sebagainya. Dan Ustazah suka untuk membincangkan isu ini ataupun pendidikan seksualiti ini berdasarkan pengalaman alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 hingga 4 tahun Ustazah sebagai speaker Malaysian Against Pornography. Ustazah turun ke sekolah-sekolah untuk memberi talk, untuk memberi ceramah sebelum PKP sebelum ni. Turun ke sekolah-sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah untuk memberikan pencerahan tentang say no to pornography. Jadi berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Sebab itulah Ustazah suka untuk membincangkan tajuk ini menurut perspektif Al-Quran pula. Kita tengok dalam surah An-Nur bagaimana Allah memperincikan tentang pendidikan seksualiti. Sebab di luar sana ada banyak rujukan tentang pendidikan seksual dan sebagainya, tetapi kita nak tengok bagaimana Al-Quran ini dah highlightkan kepada kita pendidikan ini sejak lama dulu lagi kan. So sekarang apabila munculnya ilmu-ilmu tentang pendidikan seksual dan sebagainya, kita kena tengok adakah ia berpandukan apa yang Al-Quran beritahu kita. Dan pendidikan seksualiti ini biasanya ia dianggap perkara yang sulit untuk dibincangkan. Tak semualah. Kalau sebut perkataan seks tu pun jangan cakaplah perkataan seks tu kan. Tak elok kan. So dia adalah tabu. Dia adalah satu benda yang tidak boleh dibincangkan secara terbuka kan. Dan akibat kita tidak dedahkan pendidikan ini sejak kecil kepada anak-anak, jadi sebab itulah banyak gejala sosial yang berlaku ataupun gangguan seksual berlaku. Kita tengok datuk sendiri yang meraba cucu. Abang berumur 15 tahun dah berani merogol adiknya sehingga mengandung. Kan kita tengok gejala sosial yang berlaku. Kenapa gejala sosial ini berlaku? Antara sebabnya adalah tidak didedahkan pendidikan seksualiti, tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga tata cara ataupun adab antara adik-beradik kan. Mungkin bilik tidak diasingkan, selalu tidur bersama dalam satu bilik dan sebagainya. So itulah yang kita kena risaukan dan sebagainya dalam yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan surah An-Nur ini memberikan pendidikan yang penting untuk kita luruskan dan melurus dan mengurus syahwat manusia. Sebab manusia ini Allah ciptakan unik, ada syahwat, masing-masing ada syahwat. Dan syahwat ini kita tidak boleh menidakkannya. Even dia seorang ustaz ataupun dia seorang ustazah, dia seorang yang berpendidikan tinggi, ada PhD dan sebagainya pun, kita tidak boleh menidakkan syahwat ini. Allah memberikan, Allah install dalam badan kita syahwat ini, dan kita perlu menguruskan syahwat tersebut. Bukannya kita menidakkan dan sebagainya. Nak menguruskan syahwat manusia ini perlunya pencerahan dan sebagainya daripada Al-Quran, insya-Allah, dan daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang untuk kita bantu untuk menguruskan syahwat manusia. Okey, apa itu pendidikan seksualiti? Kalau tuan-tuan puan-puan selalu baca ataupun pernah baca tentang buku Abdullah Nasih Ulwan, kan dia menulis tentang tarbiyatul aulad, kan, pendidikan anak-anak. Pendidikan seks ni ialah mengajar, memberi kesedaran dan berterus terang dengan anak-anak tentang perkara yang berkaitan seks, nafsu dan perkahwinan.
Ini menurut Abdullah Nasir Ulwan. Hal ini supaya anak-anak ni apabila dia dah meningkat usia remaja ataupun dia dah mengenali kehidupan dengan lebih luas, mereka tahu halal dan haram. Mereka akan menjadikan akhlak Islam sebagai panduan. Mereka tak mengejar syahwat dan tidak tenggelam dalam kemaksiatan. Ini menurut Abdullah Nasir Ulwan tentang pendidikan seks. Jadi di sini dia beritahu bahawa kita mengajar dan kita beri kesedaran dan kita berterus terang dengan anak-anak berkaitan seks ni. Kan? Sesetengah ibu bapa, anak-anak dia tanya sebagai contoh, "Mak, rogol tu apa?" Lepas tu mak tu jawab apa? "Ish, kamu ni apa tanya perkataan rogol pula kan?" So kita menidakkan anak-anak nak tahu berkaitan ni. Jadi apa yang anak-anak itu akan buat adalah mereka Google. Google Google perkataan rogol sebagai contoh. Kan? Sebab mak ayah dah tak memberikan jawapan kepada persoalan yang mereka fikirkan. Jadi apabila mereka Google, mereka jumpa gambar-gambar yang tak sepatutnya tentang rogol dan sebagainya. Jadi anak-anak ini dia mendapat pendidikan seksualiti bukannya daripada ibu ayah, tetapi dia dapat pendidikan ini daripada internet. Kan? Kita sebagai ibu ayah perlu menjadi guru yang pertama, guru pertama yang mengajarkan pendidikan seksualiti ni kepada anak-anak. Sejak anak umur 2 tahun, kita dah ajar dia malu. Kan? Malu. Malu untuk buka baju depan abang sebagai contoh. Kan? Malu untuk buka pampers di depan orang ramai. Itu pun satu akhlak ataupun pendidikan seksualiti yang kita dah ajarkan kepada anak kita umur 2 tahun yang dah semakin memahami. Kan? Masya Allah. Dan pengurusan syahwat ni sangat penting, kan? Syariah datang bukan nak membuang syahwat, tetapi kita nak urus syahwat tu. Dan yang paling penting adalah kita lihat pendidikan seksualiti tu dengan komprehensif, okay? Secara komprehensif. Kita tengok, inilah dimensi pendidikan seksualiti. Dimensi ni ada 5. Tuan-tuan perempuan semua faham ke, jelas ke, ataupun Ustazah Laju mungkin boleh komen di ruangan komen, insyaAllah. Jelas ke, ataupun laju ke, mungkin boleh beritahu, insyaAllah Ustazah akan slow sikit. Okey, dimensi pendidikan seksualiti. Ada 5 dimensi. Kalau biasanya kita akan tengok dimensi yang pertama sahaja, kita akan ingat seksual ni adalah tentang biologi saja ataupun fizikal sahaja, organ fizikal seks. Kalau lelaki ada zakar, kalau perempuan ada faraj. 2 tu saja, kan? Tetapi kita kena tahu bahawa ada 4 lagi dimensi ataupun 4 lagi elemen yang melengkapkan lagi pendidikan seksualiti ni. Antaranya yang kedua adalah kognitif. Kognitif ni ataupun intelektual. Okay? Organ seksual yang paling penting adalah intelek kita ataupun minda kita. Sebab apa yang dilihat oleh mata akan dirakamkan oleh minda kita, okay? Minda bawah sedar kita. Dan itulah yang akan diterjemahkan kepada tindakan. Sebab itulah remaja ataupun anak-anak yang ketagih pornografi, mereka akan cenderung untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Sebab mereka nak mencuba lagi ganas dan lagi ganas. Sebab itulah intelektual ataupun kognitif ini adalah organ seksual yang paling penting. Minda kita. Itu penting untuk kita jagalah anak-anak kita ini supaya minda dia ni tidak dikotori dengan gambar-gambar ataupun video yang tidak sepatutnya mereka lihat. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka akan tersimpan dalam memori mereka. Okay? Sebab itulah pentingnya kita tengok dimensi pendidikan seksualiti ni. Yang kedua kognitif. Yang ketiga emosi. Emosi ni kita kena ajar anak kita bahawa berlakunya hubungan seksual antara lelaki dan perempuan akan mewujudkan komunikasi yang sihat, komunikasi yang baik, emosi pasangan dan sebagainya. Bukannya seperti mana orang yang merogol orang lain, dia tidak kisah dah aspek emosi. Sebab dia melakukan sesuatu tu tanpa mangsa tersebut rela. Okay? Jadi seksual ini adalah berkaitan emosi. Kan? Sebab itulah perlunya seksualiti ini dengan pasangan yang sah. Okay? Pasangan yang sah, bukannya pasangan yang tidak sah. Seterusnya social. Social ni pendidikan seksualiti juga kita menekankan tentang pergaulan, tentang sentuhan selamat dengan tidak selamat. Ya? Contoh anak-anak kita mungkin baru masuk sekolah rendah, kan, baru masuk darjah 1, tiba-tiba kawan pegang punggung.
kan. Kawan dia bukan sengaja nak pegang pun, kawan dia tampar belakang dia ataupun punggung dia contohnya. Anak-anak kita perlu tahu bahawa itu adalah sentuhan yang tidak selamat walaupun dia bergurau semata-mata. Jadi kena ada ilmu itu, kita beritahu anak kita, okey abang, kakak, kalau ada kawan pegang punggung ataupun pegang zakar ataupun pegang faraj, tidak boleh. Kena buat sesuatu, kena beritahu cikgu ataupun kena lari ke dan sebagainya. Jadi kita kena tanamkan aspek sosial ini pada anak kita dalam pendidikan seksualiti ni. Perlunya tahu tentang pergaulan lelaki dengan perempuan, apa batas dia. Ni nak balik raya nanti. Tuan-tuan puan-puan akan bawa anak-anak balik raya nanti, kan. Jangan beri anak-anak terlalu bebas semasa pulang ke kampung. Kita kena perhatikan dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia mandi. Kalau boleh jangan bagi anak-anak kita mandi sama-sama diorang dengan sepupu-sepupu tanpa baju dan sebagainya. Kan ini adalah penting untuk kita ajar anak kita bahawa tidak semua orang boleh melihat tubuh badan mereka walaupun sepupu yang mereka rapat sekalipun. Kan biasalah anak-anak kita apabila balik kampung ni, dia main rumah-rumah sebagai contoh. Duduk dalam satu selimut dengan sepupu lelaki, sepupu perempuan. Itu yang kita kena tengok anak-anak kita. Tentang mandi dan tentang pergaulan dia dengan pak saudara ke, dengan sepupu lelaki yang lebih tua pada dia dan sebagainya. Semua ini adalah dimensi seksual, pendidikan seksualiti. Yang seterusnya, spiritual. Spiritual adalah tentang pendidikan seksualiti ini juga kita kena jelaskan bahawa ia adalah bukan semata-mata fizikal, bukan semata-mata intelek, bukan semata-mata emosi, bukan semata-mata sosial, tetapi ia melibatkan dosa pahala. Kan? Dosa pahala, ada halal dan haram dan sebagainya. So itulah 5 dimensi pendidikan seksualiti yang kita kena faham. Okey, antara hadis ataupun antara momen yang berlaku antara sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada membahaskan tentang pendidikan permasalahan seksualiti ataupun menjawab persoalan bagi permasalahan yang diajukan oleh para sahabat. Sebagai contoh, kan, ada para sahabat tanya tentang mandi wanita haid, kan? Dan Rasulullah menjawab soalan tersebut. Walaupun soalan tersebut agak peribadi untuk Rasulullah jawab. Bukannya Rasulullah menidakkan soalan tersebut. Okey, kau baliklah tanya orang lain. Tanya yang perempuan je lah persoalan ni. Tak. Tetapi Rasulullah SAW menjawab permasalahan yang dihadapi oleh wanita ataupun para sahabiah pada waktu tersebut. Seterusnya ada juga hadis tentang memisahkan tempat tidur anak-anak. Okey, dan juga tentang etika ketika hendak buang air kecil dan air besar. Okey, ini antara yang disebutkan. Okey, dalam Al-Quran ada banyak perkataan seks dalam Al-Quran, tetapi digunakan dengan lafaz yang berbeza. Perkataan seks ni tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sebaliknya Allah menggunakan perkataan tertentu bagi menggambarkan hubungan seks suami isteri, hubungan songsang dan sebagainya. Ini uniknya Al-Quran. Ada macam-macam lafaz digunakan, antaranya asyahwah dalam surah Ali Imran. Seterusnya perkataan ar-rafath. Okay, ar-rafath. Seterusnya perkataan al-mubasyarah. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh cari ayat tu, boleh tanda dekat Al-Quran masing-masing ataupun tanda dekat nota masing-masing. Saya pun dah share dekat nota kan di grup peserta, nanti boleh rujuk insya-Allah. Dan seterusnya al-mulamasah. Okay. Seterusnya al-mas. Dan hubungan seksual terlarang ataupun homoseksual dalam Al-Quran disebut al-fahsya. Al-fahsya yang merujuk kepada perbuatan keji. Contohnya dalam ayat surah Al-A'raf ayat 80. Okay? Al-A'raf, al-fahsya ni disebutkan 7 kali dalam pelbagai bentuk terbitan yang membawa erti zina, homoseksual, liwat dan sebagainya. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh cari insya-Allah. Okey, kita nak masuk kepada tajuk kita yang sebenar, pendekatan pendidikan seksualiti dalam surah An-Nur. Kita tengok dalam surah An-Nur, tuan-tuan puan-puan boleh ambil Al-Quran insya-Allah. Kalau ada boleh buka apps di handset, alhamdulillah boleh. Dalam surah An-Nur ini ada 64 ayat. Jadi kita akan tengok beberapa ayat yang memang menjurus kepada pendekatan pendidikan seksualiti dalam surah ni insya-Allah. Okey, sekarang dah 10:27. Kita cuba insya-Allah. Pendekatan pendidikan seksualiti dalam surah An-Nur. Yang pertama, kita pergi ke surah An-Nur. Okay. Surah An-Nur. Kita tengok ayat 27. Muka surat 352. Ayat 27 ini Allah sebut,
Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat 27 surah An-Nur ini, Allah sebut, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Okey? Jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat. Okey? Dalam ayat 27 ini disebutkan tentang meminta izin, okey, tasta'nisu, okay, meminta izin dan adab memasuki rumah orang lain. Dan setiap ayat yang turun ataupun bukan setiap ayat, ada ayat-ayat yang turun di dalam Al-Quran ini ada asbab nuzul dia. Okay? Daripada Adi bin Thabit berkata, ayat 27 ini turun, seorang perempuan Ansar dia datang berjumpa Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku pernah berada di rumahku dalam keadaan aku tidak mahu dilihat oleh sesiapa pun. Tetapi kaum lelaki daripada ahli keluargaku sentiasa keluar masuk rumahku. Apa yang aku harus lakukan? Maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat bahawa, wahai orang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin. Ini adalah pendidikan seksualiti yang pertama yang kita perlu ajar anak kita, ataupun perlu kita nasihatkan saudara mara kita ke dan sebagainya tentang meminta izin dan adab memasuki rumah orang lain. Okey. Kaitan dengan ayat 27 dengan ayat 11. Kenapa saya sebut tentang ayat 11? Kita tak pergi secara lanjut tentang ayat ke-11. Ayat ke-11 ini adalah peristiwa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah tentang hadis al-ifk, tentang kisah al-ifk. Okay? Ada kaitan antara ayat 27 dengan ayat 11. Okay? Ayat 27 disebutkan tentang memasuki rumah dan sebagainya, meminta izin. Dan ayat 11 ini setelah diterangkan hukum menuduh orang-orang baik melakukan zina, al-muhsanat. Okay, al-muhsanat ini adalah menuduh orang-orang yang baik melakukan zina. Dan hadis al-ifk dalam ayat 11 ini, Allah menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut, iaitu adab memasuki rumah dan meminta izin serta memberi salam supaya tidak berlaku fitnah dan tuhmahan apabila kita masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Kan? Supaya tak berlakunya sesuatu yang tidak diingini, kan? Atau berlaku khalwat untuk menjaga kemaslahatan antara lelaki dan perempuan. Okay? Yang mana lelaki atau perempuan itu yang tidak mahu dilihat oleh orang lain tentang aurat dia dan sebagainya. Mungkin dalam rumah kita ada isteri yang sedang memakai niqab, kan? Yang di luar sana dia memakai niqab. Dan apabila mungkin ada sepupu dan sebagainya yang keluar masuk daripada rumah, kan, akan menyebabkan dia rasa tak selesa, kan, aurat dia terlihat dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran sekecil-kecil adab, kan, Allah beritahu bahawa nak pergi rumah orang kena minta izin, kan, nak masuk rumah orang kena minta izin. Jadi kita kena biasakan pesan kepada anak kita nak memasuki rumah orang dengan keizinan. Kalau biasanya yang berlakunya adalah apabila anak kita ni, dia ada jiran-jiran yang dia rapat. Sebagai contoh, berada di kawasan apartmen ke, tak kisahlah, ataupun rumah bawah ke, dia ada jiran-jiran yang dia rapat dengan mak ayah kawan-kawan dia, kan. Jadi apabila dia nak masuk rumah orang tu, biasa dia masuk macam tu je sebab kawan dia ajak, kan. Tapi sebenarnya kita kena ajarkan, kita biasakan anak kita minta izin dulu. Minta izin tuan rumah. Makcik, boleh ke saya nak masuk? Macam tu. So sebab mungkin ada dalam rumah dia tu, mungkin ada kakak-kakak kawan dia ke sedang terbuka aurat, kan. Jadi kita nak menjaga pandangan anak kita ini ataupun sesiapa yang nak masuk rumah itu daripada terlihat aurat orang yang berada di dalam rumah. Sebab itulah hadirnya ayat ini untuk menjaga kemaslahatan manusia. Masya Allah. Jadi ayat ini menerangkan adab bersosial dan melambangkan ketamadunan yang tinggi kerana dia mengandungi peraturan terhadap hidup secara bermasyarakat, khususnya melibatkan adab memasuki rumah.
Okey, Masya Allah. Adab nak masuk rumah pun ada diajarkan di dalam Al-Quran dan khususnya dalam surah An-Nur ini. Jadi betul lah surah ini hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sebab apabila kita tidak meminta izin untuk masuk rumah orang, dia terbuka kepada banyak lagi dosa-dosa lain. Sebagai contoh, disebabkan tidak meminta izin masuki rumah orang, dia terlihat aurat orang lain. Apabila terlihat aurat, akan akan terakamlah dekat memori dia. Kan? So itu akan membuka aib yang lebih besar dan sebagainya. Dan wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah bukan milik kamu. Tadi ayat tadi. Dan beri salam kepada penghuni rumah. Dan ini adalah supaya kamu tidak terlihat aurat dan juga perkara-perkara yang diharamkan untuk kamu lihat. Kalau ayat ni, tasta'nisu, disebutkan istiqnas. Kan? Istiqnas ni, kita memberitahu tuan rumah dan minta izin untuk kita masuk. Kan? Kalau menurut Said Qutb, dia kata rumah ni adalah tempat manusia berlindung mencari ketenangan. Rumah ni tempat orang istirahat. Rumah ni tempat orang membuang kewajipan menutup aurat. Kan dalam rumah kan biasa kita nak santai-santai, kita mungkin tak tutup aurat sepenuhnya. Dan perbuatan masuk rumah orang tanpa meminta izin boleh membuatkan mereka terpandang aurat penghuni dan ternampak pemandangan yang boleh merangsang nafsu syahwat. Itulah kebaikan, kelebihan apabila kita meminta izin untuk kita masuk rumah orang. Okey. Okey, ni saya skip dulu. Okey, adab berkunjung ke rumah orang. Yang ni kita boleh ajarkan anak kita. Kita minta izin sebanyak 3 kali ataupun kita beri salam. Beri salam, Assalamualaikum, kan? Sekejap, berhenti sekejap. Assalamualaikum, kan? Kalau lebih 3 kali tu dia tak buka pintu, teruslah kita beredar, kan? Jika tidak mendapat keizinan, hendaklah kita pulang, kan? Dan beri salam lah, beri salam. Minta izin tu kita beri salam. Dan kita jangan duduk di depan pintu, kan? Kerana apabila tuan rumah buka pintu, kita dah ternampak dah aurat orang yang di dalam rumah, kan? Kalau boleh duduk tepi dulu, kan? Duduk tepi pintu, bagi salam, duduk tepi pintu, bukan betul-betul di hadapan pintu rumah dia. Dan jangan mengintai ke dalam rumah orang lain. Yang ni pun kita kena ajar anak kita, jangan mengintai ke dalam rumah orang lain. Kan? Ini ada adab yang kita kena nak berkunjung ke rumah orang. Sebaiknya kalau kita nak pergi ke rumah orang, kita dah WhatsApp awal dah tuan rumah tu. Kita dah minta izin awal. Kan? Kita WhatsApp dia ke ataupun kita call dia ke, Assalamualaikum, boleh tak saya nak datang rumah pada petang ni, nak buka puasa sama-sama ke, kan? Kita dah janji awal dah. Bukannya kita duduk depan rumah dia, kita baru call. Kata, aku duduk depan rumah kau ni. Kan? So kalau sahabat baik pun kita kena memelihara adab. Kan? Saya dah kat depan rumah awak ni. Kan? Boleh tak buka pintu? So masa tu, tuan rumah berhak untuk dia menolak jemputan tu ataupun menolak permintaan orang yang nak datang tu, kan? So dia berhaklah untuk dia tak terima tetamu pada waktu tu. So inilah adab-adab untuk kita berkunjung ke rumah orang, kan? Okey. Seterusnya kita nak pergi ke ayat yang seterusnya, iaitu ayat 30 hingga ayat 31. Ini pun ada pesanan pendidikan seksualiti yang penting juga, okay? Ayat 30 hingga 31, iaitu tentang menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Okay. Ada asbab nuzul untuk ayat 30 ni. Okay, ayat 30 ni, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat 30 muka surat 353. Okay. Ada asbab nuzul ayat 30 ni. Ibnu Mardawai meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berjalan di satu jalan di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Lalu lelaki itu dia terlihat seorang wanita dan wanita itu juga memandang dia. Lalu syaitan membisikkan hasutan ketika lelaki itu berjalan di sebelah dinding dalam keadaan dia masih lihat perempuan tu. Maka dia terlanggar dinding tu dan berdarahlah hidung dia. So lelaki tu berkata, demi Allah, aku tidak akan basuh darah ni sehingga aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu dia jumpa Rasulullah dan menceritakan kisah itu. Lalu Nabi bersabda, ia adalah akibat daripada dosa yang kamu lakukan. Maka turunlah ayat ni. Wahai lelaki yang beriman,
Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi turunlah ayat ini disebabkan kisah lelaki ini. Kan? Okey, kita tengok apa kaitan antara ayat 30 tadi dengan ayat 27 yang Ustazah kupas mula-mula tadi, ayat 27. Kan? Ayat ini jelas berkait rapat dengan ayat sebelumnya kerana minta izin sebelum memasuki rumah adalah untuk menjaga daripada melihat aurat. Okay? Oleh itu Allah perintahkan pula kaum mukminin dan mukminat, lelaki dengan perempuan, untuk tundukkan pandangan. Kan? Ada sequence antara perintah Allah ini. Kan? Allah kata minta izin dulu sebelum memasuki rumah. Dan Allah juga beritahu dalam ayat 30 untuk tundukkan pandangan. Okay, Masya Allah. Okay. Perintah menundukkan pandangan ni adalah salah satu pendekatan pendidikan seksualiti yang dibawa oleh surah An-Nur. Okay. Tundukkan pandangan ni maksud dia bukannya kita pejamkan mata. Kan? Bukan pejam mata sampai kita terlanggar dinding. Tapi tundukkan kepala sehingga, bukan tundukkan kepala sehingga kita tak nampak orang. Tetapi makna menundukkan pandangan ni adalah kita merendahkan pandangan dan tidak memandang dengan bebas dan melampau. Kerana di situ ada fitnah yang memberangsangkan. Inilah maksud menundukkan pandangan. Lebih kepada menundukkan mata, lebih kepada menundukkan hati supaya kita tak terlihat perkara tersebut. Okay? Dan menurut Al-Qurtubi, ayat 31 surah An-Nur ni dikhususkan kepada wanita. Kan? Ada ayat 30, ayat 30 tu Allah kata, katakanlah kepada lelaki yang beriman. Dan ayat 31 hadir satu lagi ayat, katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Kalau ikutkan, biasanya Al-Quran ini, kalau dia disebut lelaki, dia mencakupi yang lain sebagaimana perbincangan umum yang lain dalam Al-Quran. Tetapi Allah nak jaga wanita-wanita ni, Allah berikan penegasan dalam ayat 31 khusus untuk wanita juga. Jadi Allah beritahu, Allah highlight dua-dua jantina. Yang pertama ayat 30 kepada lelaki, yang 31 ini qul lil mu'minat pula. Kan? Itu adalah penegasan. Ini menurut pendapat Al-Qurtubi. Allah mendahulukan perintah menahan pandangan. Kemudian barulah menjaga kemaluan. Kerana apa? Biasanya daripada pandangan itulah akan terangsang di kemaluan. Okay? Sebab itulah Allah sebutkan menahan pandangan dulu. Okay? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ada sequence di situ. Ada turutan yang sangat cantik. Okay? Allah kata, kamu kena tahan pandangan kamu tu supaya tidak memberi efek kepada kemaluan kamu. Sebab itulah orang yang dah ketagih dengan pornografi, dia tidak menjaga pandangan, melihat aurat dalam filem pornografi dan sebagainya, itu adalah memberi kesan kepada kemaluan dia. Sebab itulah mereka yang dah ketagih ni, dia akan ingin cuba untuk buat sendiri apa yang dia tengok. Kan? Sebab itulah berlakunya kes rogol orang lain. Sebab apa? Sebab daripada ketagihan pornografi. So cantik ya, Al-Quran dia highlightkan tentang kita kena jaga pandangan supaya akan terjagalah kemaluan kita. Wa yahfazu furujahum. Okay. Dan kenapa menundukkan pandangan ni salah satu pendidikan seksualiti. Contoh anak-anak kita. Kan? Kalau tuan-tuan puan-puan ada anak. Okay? Ada anak sekitar umur 6 tahun. Kita dah kena biasakan untuk dia jaga pandangan, untuk dia biasakan untuk kenal batasan aurat. Aurat dia ataupun kenal batasan aurat orang lain. Okay? Maksudnya dia tahu apa yang dia boleh tengok, apa yang dia tak boleh tengok. Seawal usia 6 tahun ataupun awal lagi kita boleh dah jaga pandangan anak kita. Nasihat anak kita supaya dia malu. Kan? Sebagai contoh, kita ada anak 5 tahun, 4 tahun. Selepas dia mandi, keluar daripada bilik air, kita kena ajar dia, daripada bilik air lagi kena pakai tuala, siap-siap dah. Lepas mandi, bukannya bogel keluar, pergi ke bilik. Kan? So daripada bilik mandi lagi, lepas mandi, siap sabun, siap bilas badan, kena terus pakai tuala. Kan? Sebelum keluar daripada bilik air ataupun tandas, anak-anak kita ajar dia malu. Okay? Malu untuk dia memperlihatkan aurat dia ataupun kemaluan dia kepada orang lain. Jadi sekecil-kecil perkara ni kita perlu ajar dia sejak daripada kecil lagi supaya mereka dah tahu malu. Kan?
Dan ketika usia 7 tahun, ibu ayah perlu mendidik anak perempuan, bahawa Allah tak berikan kepada mereka tubuh badan untuk mereka pamerkan. Sebaliknya untuk mereka jaga. Kalau kita tengok sekarang di TikTok ataupun di mana-mana media sosial lah, kan, anak-anak kita yang kecil ini, anak-anak perempuan kita berusia 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya, kita kena tengok. Kalau mereka ada media sosial, ibu ayah kena pantau betul-betul anak-anak kita. Contoh mereka selfie. Mereka letak dekat Instagram contohnya. Ramai yang puji. Kan, oh cantiknya awak, manisnya muka awak, flawlessnya muka kan. So anak-anak ini kita kena jaga bahawa tak perlu, tidak semua gambar mereka perlu mereka tayangkan di media sosial. Ini kita kena pesan pada anak-anak perempuan kita. Tak perlu semua gambar selfie kita kena upload. Kan? Sebab supaya mereka ada rasa malu, mereka menjaga pandangan orang lain yang ada kekotoran dalam hati dia apabila dia lihat gambar-gambar yang mengasyikkan, kan? Supaya dan anak kita tak menjadi fitnah kepada orang lain. Apatah lagi anak-anak kita yang sudah baligh, kan? Haram untuk mereka pertayangkan ataupun menayangkan gambar-gambar mereka secara bebas di media sosial dan sebagainya. Dan anak-anak kita perlu tahu apa yang dia boleh lihat, apa yang tak boleh lihat. Okay? Jadi pentingnya ajar anak kita menundukkan pandangan. Memelihara kemaluan. Kan? Disebutkan wayahfazu furujahum dalam ayat ni. Maksudnya memelihara kemaluan adalah menutupinya agar tidak dilihat oleh yang tidak halal. Okay? Menjaga kemaluan ini supaya tidak ada orang lain yang boleh menyentuh, melihat, ataupun yang merakamkan ke ataupun yang mengambil gambar ke, kan, kemaluan anak-anak kita ni. So maksud memelihara kemaluan tu bukan sahaja kita tak boleh sentuh ke macam tu, kan, tetapi sentuh secara alam maya pun tidak boleh, ataupun lihat secara alam maya pun tak boleh. Sebab sekarang sangat ramai dekat luar sana, kan, yang sedang melakukan sexual grooming kepada anak-anak ni. Okay? Sexual grooming ini dia mendekati kanak-kanak, okay? Dan dia minta kanak-kanak tu buat sesuatu. Mula-mula buka baju, okay? Buka seluar, buat adegan yang tidak sepatutnya. Jadi kita kena ajar anak kita, jagalah kemaluan ini bukan sahaja tidak boleh disentuh orang lain, tetapi tidak boleh dilihat secara maya pun oleh orang lain. Okay? Dan menjaga kemaluan adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sa'id bin Jubair berkata, maksud memelihara kemaluan adalah memelihara kemaluan daripada perbuatan zina. Okay? Kita kena beritahu anak kita, anak perempuan kita, tidak ada siapa boleh masukkan benda di dalam faraj dia. Kan? Sebab kadang-kadang dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab ada yang berlaku, okay, saya baca dalam e-book pendidikan seksualiti yang ditulis oleh Akhi Fairuz. Kalau siapa yang follow Akhi Fairuz, beliau adalah influencer ataupun banyak berkongsi dengan kita semua tentang pendidikan seksualiti ni. Ada seorang anak perempuan, dia beritahu abang dia masukkan zakar dalam kemaluan budak tersebut. Jadi kita kena ajar anak kita, anak perempuan kita, tak ada siapa boleh sentuh di bahagian kemaluan dia. Ataupun kalau lelaki, tidak ada siapa boleh sentuh di bahagian penis dia ataupun zakar dia. Kan? So inilah yang kita kena terapkan dalam pendidikan seksualiti pada anak-anak kita. Okay? Menjaga maruah diri sebagai salah satu pendidikan seksualiti. Kenapa perlu menjaga maruah diri ni? Kan? Antara kewajipan penting untuk kita ajar anak-anak kita supaya menjaga maruah diri dan memelihara kemaluan ni. Dan kita kena ajar ikut umur. Kalau contoh 0 hingga 5 tahun, contohnya kan 0 hingga 5 tahun ke 0 hingga 3 tahun ke, kan. Sekiranya anak-anak bertanya tentang seks, mungkin anak kita yang dah boleh cakap 4 tahun, kan. Kita kena jawab dengan jujur. Jangan marah mereka tanya. Jangan ubah topik. Jangan cari jawapan yang benar-benar sesuai untuk mereka. Jangan mengelak untuk menjawab. Sebagai contoh, anak kita tanya, "Mama, macam mana boleh ada adik dalam perut mama?" Kan? Kita kena jawab dengan jujur. Jawab dengan jawab secara tepatlah kepada dia.
Ataupun kalau kita perlukan jawapan, kita beritahu abang, kakak, nanti mama akan jawab petang ni. Contohnya. Lepas tu kita jawab kepada dia. Jawapan yang sebenar mengikut apa yang ditanya. Kan ada satu buku apabila anak bertanya tentang seks. Daripada Indonesia buku tu, saya pun ada buku tu, pernah baca juga buku tu. Maksudnya kita kena telus apabila nak jawab soalan-soalan berkaitan seks ni. Contoh anak kita tanya, mama, liwat tu apa? Contoh anak 5 tahun kan, dia terdengar kawan dia sebut liwat. Di balik rumah dia kata, mama, liwat tu apa? Apa yang kita boleh buat adalah kita kena tanya dia, abang tahu kat mana perkataan tu? Kan? Okey, dia kata, abang tahu kawan ada sebut. Kan? Barulah kita jawab satu persatu apa yang dia tanya tu. Kan? Ataupun cari masa yang sesuai untuk kita berdua dengan dia je. Jawab face to face dengan dia. Umur 4 hingga 5 tahun ni kita ajar pendidikan moral. Tahu sistem tubuh. Kan? Ajar supaya pandai membersihkan kemaluan selepas membuang air. Ajar dia sebut yang betul terhadap organ seksual. Anak kita 4 tahun, 5 tahun ni, dia dah pandai dah. Dia dah tahu dah organ dia kan. Organ ataupun sistem tubuh badan dia. Dia dah tahu itu zakar kan. Cuma ibu ayah kena memberi pengetahuan tentang nama yang betul. Kita tak nak zakar tu kita cakap kat dia sesuatu yang lain. Kan? Ataupun burung ke kita panggil kan. Burung ke, abang basuh burung abang tu. Tak boleh. Kita kena menamakan nama yang betul untuk organ kemaluan dia. Kalau lelaki macam anak saya ajar dia zakar. Umar, zakar ni tak ada orang boleh tengok. Kan? Kena tutup. Contohnya macam tu. So, Farash pun kita kena ajar anak perempuan kita Farash nama dia. Farash. Bukan kita ajar bunga ke, kan? Lubang ke, tak boleh. Kita kena betul-betul ajar anak kita dengan nama organ seksual tu dengan betul. Kan? Penis, zakar ataupun Farash. So, ni anak 4-5 tahun lah. Kalau umur 6 hingga 10 tahun, kita perlu ajar bersuci dengan betul. Ketika nak solat. Sebab anak hingga 10 tahun ni, dia dah kena solat. Kalau kita tak solat, kita kena pukul dia, pukul mendidik kan. Sebaiknya anak lelaki ni kita dah khatankan. Umur 7 tahun, kan 8 tahun, dah khatan dah. Perlu diajar bahagian anggota yang boleh disentuh ke, yang tak boleh disentuh, termasuk ayah sendiri ataupun ibu sendiri. Kan? Anak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ni biar dia mandi sendiri dah. Kan? Tak perlu dah mak ayah yang mandikan mereka sehingga kan mak ayah masih lagi pegang kemaluan mereka untuk basuh dan sebagainya. Kita dah ajar dia dah bersuci dengan betul, boleh ambil wuduk dan sebagainya. Umur 9 hingga 15 tahun, mak ayah dah ajar hukum sebelum dan sesudah baligh. Contoh anak kita dah 9 tahun dah baligh contohnya. Kan? Anak perempuan mungkin lambat sikit datang haid kan. Apabila dia datang haid, apa yang perlu mak ayah beritahu bahawa ucap tahniah dulu pada anak kita. Ucap tahniah bahawa dia dah matang, dia dah baligh kan. Abang tahniah sebab abang dah baligh dah kan. Terangkan kepada dia tentang baligh. Apabila baligh ni mereka dah wajib melaksanakan kewajipan. Kan? Wajib melaksanakan kewajipan, solat ke, puasa dan sebagainya. Ajar cara mandi wajib yang betul pada anak-anak kita. Kan? Sebagai contoh kan, kalau anak-anak kita yang dah keluar mani, anak lelaki kita yang dah keluar mani, contoh dia bagi tahu kita, mama, abang dah keluar mani lah, dah mimpi dan basah. Kan? So kat situ kita dah tahu dia dah baligh. Kan? So ucap tahniah kepada dia. Kan? Sebab itulah penting komunikasi antara ibu ayah ni. Masa kecil lagi dia tak segan nak beritahu. Sebagai contoh, cuba kita bayangkan kalau dia tak tahu pun baligh tu apa. Dia dah keluar dah mani. Tapi dia tak tahu bahawa itu mani yang menjadi titik tolak dia dah baligh. Sebab itu kita kena aware, kita kena sedar bahawa apabila anak kita dah baligh ni, kita kena betul-betul ajar dia cara mandi wajib. Banyak buku-buku kat luar sana tentang apa itu baligh kan. Mungkin kita boleh beli dan ajar kepada anak kita ataupun kita minta dia baca. Okay? Dan umur 10 hingga 20 tahun ni dia dah pandai menjaga maruah diri, menjaga kesucian diri dia, dia elakkan diri daripada khalwat ataupun ikhtilat.
Okey, terima kasih kepada semua. Saya tengok dekat ruangan komen. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada Dr. Munira pun ada menulis nota, alhamdulillah. Puan Faridah, tak boleh lihat aurat perempuan dalam media sosial. Betul. Di media sosial pun biasanya kita aware tentang aurat secara fizikal, kan? Tetapi kita kena tahu juga bahawa aurat di media sosial ni ataupun aurat secara maya ni lebih terbuka luas untuk anak-anak kita tonton. Okay? Mereka tengok Facebook sebagai contoh, kan? Ada apabila scroll dia nampak adanya gambar-gambar yang tak sepatutnya, kan? Anak-anak kita yang tengok TikTok dan sebagainya, tak semua video-video yang bagus. Okay? Jadi kita kena beritahu anak kita apabila dia terlihat perkara tersebut, terus tutup, kan? Ataupun jangan lagi tengok video tersebut, tutup ataupun ubah ke channel lain. Ibu bapa perlu sensitif buat sharing gambar anak-anak di media sosial. Betul. Tak semua gambar anak kita kena share dekat dalam Facebook ataupun Instagram. Kalau gambar yang menutup aurat betul-betul tu, alhamdulillah okey. Tapi kalau gambar anak tengah mandi swimming pool, tak perlulah kita nak upload. Kan anak-anak kita dalam rumah yang sedang tidak menutup aurat sepenuhnya, kan, tak perlu upload, kan. Okey, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang terzahir. Okey. Tidak menampakkan perhiasan kecuali yang terzahir. Ayat ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada semua wanita mukmin. Sebab dalam ayat 31 ini disebutkan wala yubdina zinatahun. Kan? Yang tu maksudnya janganlah menampakkan perhiasan auratnya. Kan? Ayat ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada semua wanita, dan etika menutup aurat ni tidak menampakkan perhiasan dan juga mengenakan tudung melepasi paras dada, dan juga etika berjalan seorang wanita. Dan sebab itulah dalam ayat ini disebutkan tentang mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kan? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Sebab itulah dalam ayat 31 ini, selain daripada Allah kata suruh jaga kemaluan, Allah juga suruh kita sebagai wanita jangan nampakkan perhiasan, kan? Dan juga cara berjalan seorang wanita, janganlah menghentakkan kaki sehingga kan diketahui perhiasan yang ada di badan kita. Sebagai contoh, kan? Sebagai contoh gelang kaki yang bunyi cing 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 cing, kan? Kita pakai gelang kaki. So apabila kita berjalan, orang lelaki dengar ataupun orang perempuan yang lain dengar, yang menyebabkan terbuka aib yang lain, kan? Kita tak tahu orang yang mendengar itu mungkin ada kerosakan dalam hati dia yang menyebabkan dia terangsang dan sebagainya. So, sebab itulah sekecil-kecil perkara pun Allah dah ajar kita supaya dia tidak berlaku sesuatu yang lebih besar, aib lebih besar, kan? Okey. Ibnu Mas'ud berkata, maksud ma zahara minha di dalam ayat adalah seperti selendang dan kain baju yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup kepala. Dan baju yang dipakai itu kerana pakaian luar ni tidak boleh disembunyikan. Ma zahara minha ni kecuali perkara yang boleh kita terlihat dekat luar. Yang tu tak apa. Tetapi kalau benda yang aurat yang tidak boleh dilihat, yang tu kita kena tutup. Dan wala yadribna bi arjulihin, kita kena mengajarkan etika berjalan bagi seorang wanita. Sebab kerana wanita jahiliah, mereka berjalan dengan hentak kaki. Ya, dengan hentak kaki mereka agar lelaki ni mendengar perhiasan-perhiasan dan gelang kaki mereka. Sebab itulah dalam ayat ini disebutkan tentang jangan berjalan menghentakkan kaki sehingga terdengar perhiasan-perhiasan yang dipakai. Dan juga ayat ini juga keluar larangan memakai wangi-wangian bagi wanita apabila nak keluar rumah. Kan? Kita kena hati-hati apabila anak perempuan kita, kan, anak remaja perempuan kita nak keluar rumah pakai perfume yang wangi-wangi, kan. So itu adalah larangan, supaya tidak membuka aib kita apabila ada lelaki ajnabi ataupun lelaki yang tak sepatutnya mencium bau, kan, wangian tersebut sehingga menyebabkan dia terangsang dan sebagainya. So kita, kalau contoh wanita yang bekerja di pejabat, kan, hati-hati apabila kita memakai wangi-wangian. Sebab apabila kita masuk dalam bilik mesyuarat, semua orang bau, kan, wangian kita. Sehingga kan
orang dah cam dah. Kita daripada jauh lagi. Kita tak masuk daripada bilik lagi. Kita tak masuk bilik pejabat lagi. Tapi orang dah bau dah. Ni dah datang dah ni. Kan? So, kena hati-hati bagi wanita yang bekerja di luar sana. Ataupun siapa-siapalah anak kita ke apabila dia nak keluar rumah. Dan terutamanya waktu raya nanti. Kena berhati-hati. Jangan memakai wangi-wangian yang terlalu kuat. Kan? Cukuplah kita pakai deodoran untuk mengurangkan bau badan sahaja, bukannya untuk berlebih-lebihan berwangi-wangian yang terlampau. Okay? Dan melatih anak-anak bertudung dan menutup aurat. Seterusnya, jangan kita biarkan anak perempuan kita berhias berlebih-lebihan, pakai pakaian anak-anak mengikut syariat. Kan? Kita tengok anak-anak kita dah beli baju raya ke belum? Anak perempuan kita, anak remaja kita dah pakai baju, dah beli baju raya yang patuh syariah ataupun tidak, yang ketat ke, yang longgar ke, kan? So kita sebagai ibu ayah, kita kena cakna, kita kena tahu, okey, kakak beli baju raya warna apa? Cuba pakai depan mak nak tengok. Kita kena tegur anak kita kalau anak kita pakai yang ketat-ketat, sebagai contoh, kan? Beli baju raya yang terlalu ketat sehingga kan tudung pun atas paras dada, kan? Kita kena tegur perkara tersebut. Inilah yang termasuklah di dalam perintah Allah kepada wanita di dalam surah An-Nur ayat 31 ni. Jangan biarkan mereka menimbulkan fitnah-fitnah yang lain, kan? Ajak adab mereka berjalan sopan santun, kan? Dan sebagainya. Contoh masa raya nanti, ajar anak kita apabila berinteraksi dengan sepupu-sepupu lelaki yang lain, tak boleh nak berbual manja dan sebagainya, kan? Kena pakai menutup aurat, kan, dan sebagainya, insya-Allah. Okey, itu ya ayat yang kedua, tentang pendidikan seksualiti. Yang ketiga, kita nak masuk tentang meminta izin untuk memasuki bilik ibu bapa. Sekejap saya tengok komen. Okey, alhamdulillah. Terbaik Kak Long. Alhamdulillah, terima kasih. Bonda saya pun sedang lihat di live. Alhamdulillah, terima kasih Mama. Gambar lama kita zaman belum balik boleh ke share? Kalau boleh tak perlu share. Apa kepentingan kalau kita nak share? Kan, kalau gambar lama yang sebelum balik tak pakai tudung dan sebagainya, kalau boleh kita tak perlulah share. Kan, kita simpanlah sahaja di dalam simpanan kita, kan? Okey. Okey, meminta izin untuk memasuki bilik ibu bapa. Ini juga antara pendidikan seksualiti yang ada di dalam surah An-Nur, iaitu pada ayat 58. Tuan-tuan puan-puan boleh buka Al-Quran pada ayat 58. Ayat 58, muka surat 357. Yang ni pendidikan seksualiti yang penting, yang sangat-sangat penting juga untuk anak-anak kita. Okay, ayat 58 ini Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Okay. Ada 3 waktu, okay, 3 waktu, wahai orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya lelaki dengan perempuan yang kamu miliki dan orang yang belum baligh dewasa meminta izin kepada kamu sebanyak 3 kali. Meminta izin sebanyak 3 kali. 3 kali. Bukan 3 kali, Mas. Minta maaf. Sebanyak ada 3 waktu yang mereka kena minta izin. Yang pertama adalah sebelum solat subuh. Min qabli salatil fajri. Disebutkan. Seterusnya, min ba'di salatil isya. Okay, min ba'di salatil isya. Sebelum tu, wahina tada'una thiyabakum minadh dhahirah. Okay, ada 3. Sebelum solat subuh. Yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian untuk berehat di tengah hari, tengah hari, dan seterusnya setelah solat isyak. Ada 3 waktu ini, 3 aurat, 3 waktu yang biasanya aurat seseorang itu sedang terbuka, kan? Biasanya sebelum subuh, kan, orang masih tidur, kan, dan bangun daripada tidur. Lepas tu waktu tengah hari, biasanya kepanasan, so kita akan buka tudung dan sebagainya, kan. Selepas isyak kita dah bersedia untuk tidur. Jadi ayat 58 ni, Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW menyuruh seorang hamba daripada golongan Ansar yang bernama Mudlish bin Amru kepada Umar bin Al-Khattab untuk memanggilnya pada waktu tengah hari. Okay. Rasulullah suruh seorang hamba daripada golongan Ansar yang bernama Mudlish ni kepada Umar untuk panggil dia pada waktu tengah hari.
Lalu hamba tu dia masuk bilik Umar dalam keadaan yang tidak disukai oleh Umar. Okay? Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, aku mahu jika Allah menurunkan larangan dan suruhan tentang meminta izin. Lalu Allah turunkan ayat ni. Okay? Jadi daripada kes ini ada 3 waktu, wahai orang yang beriman, Allah dengan Allah dan Rasul. Okay? Anak-anak kamu ataupun kita kena minta izin, mestilah meminta izin daripada kamu 3 keadaan, dalam 3 keadaan. Yang pertama, sebelum solat subuh. Kenapa sebelum solat subuh? Ini kerana adalah waktu bangun daripada tidur, aurat mungkin terbuka pada waktu ini ataupun waktu kita nak tukar pakaian. Okey? Yang kedua adalah waktu zuhur. Kerana waktu ini waktu berehat. Pakaian kerja pun mungkin kita nak tukar dan sebagainya kalau kita balik rumah kan. Dan yang ketiga, selepas solat isyak, ia adalah waktu yang dilepaskan pakaian padanya untuk memakai pakaian tidur. Okay? Ada 3 waktu ni. Waktu sebelum subuh, waktu zuhur, waktu selepas isyak. Jadi, kalau anak-anak kita nak masuk bilik kita, anak kita yang belum balik nak masuk bilik kita, pada 3 waktu ini mereka kena minta izin. Kan? Mereka kena minta izin. Dan waktu-waktu lain pun lazimi biasakan anak kita untuk minta izin. Contoh macam kita berada di dalam bilik dengan suami, kan? Dan anak kita berada di luar. Dia nak masuk bilik kita, tidak sepatutnya dia terus membuka pintu tersebut. So kita kena ajar lagi daripada kecil ni, kita kena ajar abang, kakak, kalau nak masuk bilik mama, bilik abi, bilik abah ke, kena minta izin. Kena ketuk pintu dulu. Mama boleh ke nak masuk? Okay? Supaya tidak terbuka aurat. Contohnya kita tak kunci pintu ataupun terbuka aurat yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak kita. Sebab tu pentingnya pendidikan ni kepada anak kita. Ayat ni menjadi pertanyaan, mengapa kanak-kanak belum balik perlu minta izin? Sebab dalam ayat ni hamba sahaya kamu, lelaki yang kamu miliki dan orang yang belum balik. Lam yablul hulum disebutkan. Kenapa ayat ni disebutkan kanak-kanak yang belum balik kena minta izin untuk masuk bilik ibu bapa, kan? Jawapannya, ini saya dapat daripada tafsir Hamka. Ya? Saya tunjuk tafsir Hamka. Dia kata jawapannya sangat jelas bahawa ibu bapa ni wajib mendidik anak dia menghormati kedua ibu bapa. Tambahan pula, seandainya anak-anak kandung belum balik pun kena minta izin, apatah lagi orang lain yang tak ada pertalian darah. Sebab itulah, maksudnya, anak-anak yang tak balik ni lagi pun dah kena minta izin. Apatah lagi anak-anak kita yang dah balik, yang tahu bermacam-macam perkara, kan, yang tak sepatutnya melihat aurat dan sebagainya. Jadi sangat cantik Al-Quran menjaga kemaslahatan manusia, kan, daripada sekecil-kecil umur lagi kita dah ajarkan supaya mereka meminta izin untuk masuk bilik ke untuk masuk ke bilik ibu bapa. Okay? So meminta izin ni sebagai salah satu pendidikan seksualiti. Dan ayat ni membuka mata kita bertepatan dengan ilmu psikologi manusia. Okay? Anak-anak kecil yang belum balik ni, kita kena jaga pandangan dia sejak kecil lagi. Kan? Menurut Hamka, hasil kajian psikologi, sesuatu yang ganjil jika dilihat oleh kanak-kanak akan membawa kesan kepada jiwa dia dan berbekas dalam hati dia sepanjang hidup. Sebab tu anak-anak kita tak boleh melihat aurat mak ayah dia. Ataupun tak boleh melihat adegan yang tak sepatutnya dilihat oleh seorang anak. Okay? Ada satu kisah yang berlaku waktu saya menjadi penceramah untuk Malaysian Against Pornography. Okay, diceritakan bahawa ada seorang anak ni berumur 5 tahun. Dia terlihat ibu ayah dia sedang melakukan hubungan seksual di dalam bilik. Sebab dia tidak mengasingkan anak dia tidur. Kan? Apabila anak dia ternampak, apabila anak dia ternampak mak dia dengan ayah dia sedang melakukan hubungan seksual, anak tu menjerit. Dia kata, Abi buat apa kat mama ni, kan? Dia tak faham perkara tersebut. Jadi, pentingnya untuk kita asingkan tempat tidur ataupun kita minta anak kita minta izin untuk masuk ke dalam bilik. Kan? Tak semua benda anak kita boleh tengok, boleh lihat. Kan? Dan apa itu melalui adegan fizikal. Dan juga melalui kata-kata kita dengan suami kita ke, kan? Ataupun perkara-perkara yang sulit, okay, yang kita bincangkan dengan suami, kalau boleh kita tak perlu untuk sebutnya depan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni dia cepat rakam perkataan-perkataan tersebut. Kan, perkataan yang tak sepatutnya yang dia tahu, dia dah terakam dalam minda dia. So kita kena hati-hati. Jaga kita punya hubungan sulit tu, kita kena betul-betul jaga dari sudut
percakapan kita ke dan sebagainya. Okey, memisahkan tempat tidur. Yang ni saya sebut tadi, memisahkan tempat tidur. Ada satu hadis riwayat Abu Daud tentang perintahkanlah anak-anak kamu solat ketika dia dah umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau dia tinggalkan solat pada umur 10 tahun. Kan? Dan pisahkan tempat tidur mereka. Ini disebutkan dalam hadis tentang pisahkan tempat tidur. Kan Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kita dalam hadis ini untuk kita pisahkan tempat tidur anak-anak. Tak semua anak-anak boleh tidur sekali dalam satu bilik. Okay? Contoh, kalau kita ada rumah 3 bilik, pastikan satu bilik adalah bilik ibu bapa. Ibu bapa je tidur dalam bilik tu. 2 bilik lagi untuk anak perempuan 1, untuk anak lelaki 1. Dan anak lelaki dan anak perempuan ni kalau boleh jangan bagi dia tidur satu bilik. Tambah-tambah lagi satu katil. Kalau ada dalam satu bilik tapi asing katil ke macam tu lebih baik lah. Kan? Tapi kalau boleh asingkan bilik terus lagi bagus. Anak lelaki dan anak perempuan. Sebab supaya dia tak ternampak aurat antara satu sama lain. Okay? Umur 7 hingga 10 tahun ni anak-anak dah ada naluri seksual. Okay? Anak-anak dah ada naluri seksual. Tambah-tambah lagi dengan apa yang mereka nampak di media sosial dekat luar sana kan. Mereka dah ada dah naluri seksual tu. Apatah lagi sekiranya terlihat aurat adik-beradik ataupun aurat ibu bapa mereka yang sedang tidur contohnya. Kan? Terselak kain ke, adik perempuan tidur terselak kain sebagai contoh. Apabila adik-beradik lelaki tidur dalam bilik itu juga dia ternampak aurat pula kan. So sebab itulah perlu pisahkan tempat tidur. Tidak hairanlah Nabi memerintahkan untuk kita ajar anak-anak kita di usia tersebut untuk pisahkan tempat tidur. Okay? Dan juga disuruh untuk mereka meminta izin kalau nak masuk bilik. Bayangkan kalau mereka ternampak sesuatu yang tak sepatutnya dalam bilik ibu bapa. Ketika tidur bersama ataupun ketika mereka tidur bersama adik-beradik lain berlainan jantina ke kan. Mereka mula tertanya dan akan kekal dalam ingatan dia. Dia akan ternampak je dalam ingatan dia apa yang dia tengok. Okay, dalam bilik dia, dalam rumah dia. So itulah pentingnya pisahkan tempat tidur ni. Okay? Ni strategi. Saya nak share sikit strategi pemisahan tempat tidur. Untuk anak-anak kita umur 0 hingga 2 tahun. 0 hingga 2 tahun ni, kita kena beritahu mereka satu hari nanti mereka kena tidur dekat bilik masing-masing. Walaupun mereka tak faham. Mereka tak faham, bukannya mereka faham pun umur setahun kan. Beritahu mereka suatu hari nanti mereka akan tidur dekat bilik sendiri. Okay? Mereka kena tidur asing dengan kita. Sebagai contoh, kalau kita ada baby umur setahun, kita ada baby cot ke kan. Kita asingkan terus. Selepas menyusu, kita asingkan dia. Satu lagi untuk keselamatan dia juga kan. Berapa ramai baby yang tidur dekat tepi ibu kan. Tapi ibu tak perasan, tertindih dia. Ataupun apabila menyusu sambil baring kan, baby tu tak sempat nak ni, akhirnya meninggal kan. So strategi kita mengasingkan baby tu daripada tempat tidur dia juga antaranya adalah mungkin menyebabkan keselamatan juga kan untuk bayi tersebut. Apabila kita letak dalam baby cot kan, bonding kita dengan baby tu waktu dia menyusu, kita bangun menyusukan dia, bukannya menyusu sambil tidur kan. So kita dah bina bonding tu waktu kita menyusu, duduk menyusu dengan dia, dan apabila dia nak tidur kita letak dalam baby cot kan, kalau kita ada baby cot. Dan seterusnya 3 hingga 4 tahun. Kan 3 hingga 4 tahun kita pisahkan tempat tidur anak walaupun duduk satu bilik. 3 hingga 4 tahun ni mungkin dia takut lagi nak tidur bilik lain kan, tapi kita pisahkan dulu. Jangan tidur tilam yang sama dengan ibu ayah. Mungkin kita kena letak katil kecil ke kat tepi tu ke kan. Ataupun kita tengoklah kesesuaian kat rumah kita macam mana. Seterusnya 5 hingga 6 tahun perlu ada bilik sendiri. 5 hingga 6 tahun ni dia ada bilik sendiri, dia ada pakaian dia letakkan di dalam bilik dia. Kita latih daripada awal lagi. Okay? Dia rasa belonging kepada bilik dia. Kita hias cantik-cantik, kita belikan cadar yang cantik-cantik untuk dia kan. So dia tahu, okay, ini bilik abang kena tidur kat sini. Ini bilik kakak kena tidur kat sini malam-malam. Kan? Kita teman dulu kita tidur. Mungkin sebelum dia tidur tu kita bedtime story dulu. Kan? Kita zikir dulu dengan dia ke, kita bacakan doa dan sebagainya. Dia tidur kan, kita tinggalkan dia tidur dalam bilik dia. Dan umur 7 tahun ke atas wajib tidur dalam bilik sendiri. Tak boleh dah kita tidur sama-sama dengan anak. Ada dalam Ibu Pendidikan Seksualiti ni yang saya tulis ni, sumber daripada Ibu Pendidikan Seksualiti daripada Akhi Fairuz ni. Ada anak yang
dia anak tunggal. Okay? Apabila ayah dia outstation, dia akan tidur dengan mak dia atas satu katil. Okay? Ini adalah tak sihat sebenarnya. Anak kita dah 7 tahun ke atas, kalau boleh dia tidur bilik sendiri. Walaupun walaupun dalam bilik asing-asing tak boleh dah tidur dengan mak walaupun tak ada ayah kan. Betul. Okey, seterusnya kaedah penyampaian pendidikan seksualiti pada anak, beri pendidikan mengikut tahap umur. Tahap umur seawal usia kan. Ikut tahap umur dia, kita mulakan daripada seawal usia. Daripada kecil tu kita dah ajar dia malu kan. Kena pakai seluar kan. Jangan bogel selepas mandi, terus pakai tuala kan. Kita dah ajar awal-awal lagi. Teguhkan iman dalam diri anak-anak kita kan, dari hati ke hati sampaikan oleh ibu bapa sendiri. Kan, yang ni penting untuk kita bina bonding tu dengan anak-anak, dan kita sendiri yang sampaikan. Kita lah insan pertama yang mereka tahu tentang ilmu pendidikan seksualiti ni. Dan jangan tunggu anak tanya, jangan lari daripada pertanyaan anak. Kalau anak tanya, kita berani untuk jawab. Kan, kita carilah ilmu untuk kita jawab pertanyaan anak. Saya sangat recommend ibu pendidikan seksualiti oleh Akhi Fairuz tu. Dia bukan sekadar teori, tapi dia bagi situasi dan bagi dialog siap-siap macam mana kita nak jawab persoalan anak. Sebagai contoh dalam tu, apa itu rogol? Contoh seorang anak tanya apa itu rogol. Dia bagi skrip siap-siap dah. Macam mana ibu bapa nak jawab kepada anak kalau anak tanya apa itu rogol? Apa itu liwat? Kan? So boleh dapatkan insya-Allah nanti ibu tersebut. Saya pun baca, dan sebelum sampaikan kepada tuan-tuan perempuan ni, saya pun sempat alhamdulillah speed reading ibu tersebut. Alhamdulillah memang sangat membantu. Pendidikan melalui teladan kan. Kalau kita nak suruh anak kita jaga pandangan, kita dulu kena jaga pandangan kan. Kalau kita nak anak kita tutup aurat depan orang lain, kita sendiri dulu tutup aurat dekat dalam rumah depan anak kita kan, dan sebagainya. Okey, pendidikan seksualiti untuk 1 hingga 7 tahun. Beri nama yang betul kepada kemaluan. Ni untuk 1 hingga 7 tahun, kita bagi nama yang betul kepada kemaluan. Zakar ataupun farash. Bukannya bunga, bukannya batang, bukannya burung. Kan? Kita bagi tahu betul-betul nama. Dan beritahu mereka tentang sentuhan selamat ataupun tidak selamat. Tak ada orang boleh sentuh private part dia. Termasuklah ibu ayah dia sendiri. Contoh macam kita ada anak dah 6 tahun perempuan. Dia tak boleh dah ayah perlu mandikan anak. Tak boleh, walaupun ayah dia sendiri tidak boleh sentuh private part anak. Okey. Dan seterusnya, jika ada yang membuat sentuhan tak selamat, tiba-tiba ada orang datang peluk dia kat sekolah sebagai contoh. Apa yang dia kena buat? Apa yang kita kena ajar anak kita untuk dia buat 3 perkara. Pertama, dia kena react adalah dia kena yell. Dia kena jerit kuat-kuat. Lepas yang kedua, dia kena run. Dia kena lari, selamatkan diri. Dan yang ketiga, dia kena tell. Kena bagi tahu orang yang dia percayai. 3 perkara ni kita kena bagi tahu anak kita. Untuk anak kita buat. Kan? Contoh macam dalam lagu, kata silap kartun mana, saya tak ingat. Tapi dia ajar macam mana kita nak lari daripada orang yang tak sepatutnya. Ummah Hana ke, saya tak ingat. Tapi anak saya tengok video tu. Dan saya ajar anak saya sentuhan selamat melalui video tu. Saya tak ingat nama video tu, tapi boleh cari dekat dalam YouTube ke, sentuhan selamat. So kita ajar anak kita, okay, Umar, kalau ada orang yang sentuh Zakar Umar kena lari. Lari. So kita buatlah. Kita berlakon dengan dia. Macam mana Umar? Kena lari, jerit. Kena jerit dulu. Jerit, tidak. Macam tu kan. So, nombor 2, kita kena ajar dia lari. Kena lari daripada orang yang buat tu. Dan kena beritahu orang yang dipercayai. Okay, kalau ada siapa-siapa yang buat sesuatu yang tak elok kepada Umar dekat taska ke apa, dia pegang zakat Umar ke apa, Umar kena bagi tahu teacher. So, kita kena pesan pada anak kita macam tu. Okay? Jangan kita pendam, jangan kita tak ajar anak kita, sebab nanti anak kita akan pendam. Okay? Contoh, dia balik kampung, tiba-tiba pak saudara dia pegang zakar dia contohnya. Lepas tu dia rasa trauma, dia tak cakap kat kita. Kan? Padahal dia tengah trauma, dia tak cakap. So itu akan memberi kesan yang jangka masa panjang pada anak tersebut. Okay? Jadi kesimpulan, kita kena dedahkan anak kita dengan pendidikan seksualiti di sejak kecil. Okay? Jangan ambil remeh soalan-soalan anak berkaitan seksualiti, jawab dengan betul. Pantau anak-anak di media sosial. Tentang pantau anak-anak di media sosial ni, saya nak tanya ibu ayah semua. Ibu ayah semua, adakah kalau anak-anak screen time, ibu ayah bagi YouTube macam tu saja kepada anak-anak?
Sebab dekat YouTube, okay, YouTube Kids ke, kan, anak-anak ni akan terdedah kepada iklan-iklan yang tak sepatutnya. Kan? Ada pop-up yang tak sepatutnya dia nampak, ataupun ada iklan-iklan yang seksi dan sebagainya dekat YouTube tu. Okay? So saya cadangkan mak ayah ni dah berpindah, bukan tak guna sangat adalah, maksudnya slow-slow berpindah ke platform yang lebih bagus untuk anak-anak kita screen time, supaya kita dapat jaga mata anak-anak kita daripada anak kita tak lihat perkara-perkara yang tak sepatutnya dalam iklan-iklan YouTube tu. Okay. Sekarang ni ada macam-macam platform dah. YouTube Kids, kan, ataupun kita ada sekarang alhamdulillah syarikat Durio Plus under Sinan Ismail, Tuan Sinan, dia dah buat satu platform namanya Durio Plus. Dalam tu adalah platform video untuk kanak-kanak, video untuk kanak-kanak, video selamat semuanya, video Islamik, video Islamik, dan video yang tak ada iklan macam YouTube. YouTube ni sekejap anak nak tengok video tu, datang iklan pula yang mengarut, kan, yang terbuka aurat. Tapi Durio Plus ni dah tak ada iklan, dan konten semuanya konten yang bagus-bagus. Dan waktu Ramadan ini, konten-konten Al-Quran tu lah kita boleh ajar anak kita, kita boleh pasang pada anak kita. Macam anak saya sendiri, anak saya Umar, alhamdulillah kita pasang pada dia ada satu kartun, dalam tu kartun Rico the series. Kartun Rico ni dalam tu dia ada video-video Al-Quran, video-video bisu, kan, dia paparkan kartun tapi semuanya bacaan Al-Quran. So dia boleh hafal, kan? Cepat anak-anak kita menghafal Al-Quran melalui platform media sosial macam ni. Jadi mak ayah, nasihat saya berpindahlah ke Durio Plus ni untuk anak-anak. Kita dah tak risau dah anak-anak kita tengok media sosial ni, kan. Cuma kita perlu pantau adalah masa saja, masa mereka melihat gadget. Jangan bagi 3 jam lebih ke atas dalam masa sehari anak-anak tengok gadget, anak tengok TV dan sebagainya. So kita kena pantau. So saya sendiri pun guna Durio Plus tu untuk anak saya Umar, dalam kereta pun pasang. So dalam kereta pun dia boleh hafal surah-surah. Dia duduk dalam kasih, dia dengar surah-surah. Kan, alhamdulillah. So cepat dia menghafal surah-surah juz amma, alhamdulillah. So pada akhir ayat dari surah An-Nur ni, kita seru untuk kita bertaubat. Ajarkan anak kita sentiasa memohon taubat kepada Allah kalau anak kita terbuat dosa. Okay? Kalau anak kita terbuat dosa, didiklah anak kita supaya merasa dosa tu, tahu dosa tu, sedar itu adalah dosa, dan terus bertaubat kalau anak kita dah melakukan dosa ataupun maksiat. Dan jadikan surah An-Nur ni sebagai panduan lah ataupun asas pendidikan seksualiti pada masa sekarang. Alhamdulillah. So ni ibu yang saya beritahu tadi tentang Ibu Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Boleh follow beliau di Facebook juga. Beliau ada banyak berkongsi tentang pendidikan seksualiti, dan dia juga sifu saya lah. Saya banyak rujuk dia juga tentang pendidikan seksualiti ni. Dan saya sendiri pun baca ibu formula mudahnya mengajar pendidikan seksualiti ni. Ibu ni dijual secara banyak. Dia ada ibu ni, mengajar pendidikan seksualiti. Yang kedua, package sekali juga ada ibu mudahnya ajar anak mendepani pornografi. Okay? Dan ada rakaman-rakaman seminar dia yang di packagekan sekali, harga dia RM70. Kita dapat 3 e-book dan package seminar, ada 4 rasa rakaman seminar. InsyaAllah ibu ayah boleh dapatkan insyaAllah. Okey, ni rujukan yang saya rujuk, antaranya adalah Tafsir Al-Munir, Pendidikan Seksualiti melalui surah An-Nur. Yang nombor 2 ni adalah satu tesis master oleh pelajar UKM, Masyitah Aqilah. Dia tulis tentang pendidikan seksualiti dalam surah An-Nur. Antara buku yang saya baca, Kebebasan Wanita, dan Ibu Akhi Fairuz tu sendiri. Dan ada satu buku Ketika Anak Bertanya Tentang Seks. Okay? Yang ni pun best juga buku ni. Dr. Hasan Al-Qudsi. Dan Journey Through the Quran dan Kompas Satu Tempat. Untuk saya rujuk tentang surah An-Nur. Alhamdulillah. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya nak tengok juga di ruangan komen. Jemput follow Facebook page Mutiara Tadabbur yang sekarang sedang tuan-tuan puan-puan tonton. Dan IG Mutiara Tadabbur. Okay? IG Mutiara Tadabbur, tekan Mutiara Tadabbur. Kalau tuan-tuan puan-puan ada IG, mungkin terus boleh tekan di Instagram, type Mutiara Tadabbur, insyaAllah terus follow insyaAllah.
Dan juga boleh follow Telegram Mutiara Tadabbur, insya-Allah. Jadi saya tengok dekat ruangan komen juga kalau ada soalan dan sebagainya. Okey. Sekarang kita dah pukul 11.20, dalam masa 10 minit nanti insya-Allah saya cubalah jawab soalan yang akan ditanya oleh tuan-tuan puan-puan. Jika ada soalan insya-Allah boleh tanya. Terima kasih Puan Hamidah, tolong typekan yell, run and tell, betul. Alhamdulillah. Terima kasih juga Puan Jaridah, sangat bermanfaat. Terima kasih Ustazah, alhamdulillah. Okey, moga-moga penyampaian pada pagi ini membantu tuan-tuan puan-puan untuk mendepani anak-anak yang sangat-sangat sekarang ni sangat crucial, sangat penting untuk betul-betul pantau anak kita. Okey, janganlah bagi anak kita tengok TikTok tu kan secara terbuka sangat kan. Kita bagi je handset, kita buka aplikasi TikTok, bagi je dia scroll video. Video tu kadang-kadang akan keluar video yang tak sepatutnya keluar. Okay, tak sepatutnya anak kita tengok. Jadi kena pantau, pilihlah platform yang terbaik, okay, untuk anak-anak kita screen time, supaya screen time anak kita tu bukannya dia membuang masa tengok video yang tak sepatutnya, tetapi video yang kita berikan kepada anak kita semasa dia screen time tu video yang bermanfaat dan dia dapat satu ilmu, dapat ilmu daripada video tersebut. Tak akan menambah ilmu dia. Okey, alhamdulillah. Terima kasih juga Puan Ummu Azri. Okay, terima kasih Puan Rohaya, terima kasih Puan Mazwin, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas ilmu menguruskan anak-anak, alhamdulillah. Sekejap saya share link insya-Allah. Kalau tuan-tuan puan-puan nak berlanggan Durio Plus yang saya share tadi. Durio Plus ni adalah platform selamat untuk anak-anak, video selamat untuk anak-anak. Saya dah share di ruangan komen, insya-Allah boleh tekan di link tersebut, langgan Durio Plus. Langgan ni dia ada 3 package. Package setahun RM135, package 6 bulan RM69, dan package yang paling minimum RM35 untuk 3 bulan. So kalau puan-puan nak try dulu, tengok ambil yang 3 bulan dulu, RM35 sahaja. Kalau RM35 bahagi dengan 3 bulan, berapa sen sahaja sehari? Okey, RM35 ni tak adalah kita rasa terlalu mahal untuk anak-anak kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Okay? Ada seorang mak tu, dia dah subscribe semalam. Dia kata, sebelum ni anak saya tengok YouTube kan. Tapi Alhamdulillah dengan adanya Durio Plus ni, Alhamdulillah dapat berpindah dan senang untuk pantau anak-anak. Supaya anak-anak dah tak tengok dah video-video tak sepatutnya. Tadi kita dah belajar daripada surah An-Nur. Okay? Untuk anak kita jaga pandangan. Jadi bermula pada hari ini kita kena pantau anak kita tengok apa dekat YouTube. Okay? Anak kita tengok apa kat YouTube. Dan satu lagi saya nak pesan juga kepada mak ayah, okay, yang ada anak-anak remaja, belia, kadang-kadang kena buat spot check telefon anak-anak. Okay? Buat spot check mengejut telefon anak-anak, kita tengok history Google yang dia Google tu apa. Okay? Perkataan apa yang dia Google sebelum ni. Sebab ada yang berlaku pada waktu PKP yang lalu, kita semua duduk dalam okey, Ustazah boleh share link tak untuk Durio? Ada ni yang saya dah share dekat komen ni. Puan Mazwin ada nampak tak komen tu? Mungkin boleh tengok di ruangan komen, insya-Allah. Okey, sambung sikit lagi insya-Allah tentang anak remaja. Waktu PKP hari tu saya menerima satu chat daripada seorang remaja. Dia kata, Ustazah, saya pun tak tahulah dia kenal saya ataupun dia memang follow saya. Dia kata, Ustazah, saya nak bagi tahu saya ni setiap hari tengok pornografi. Tengok pornografi melalui handset mak saya. Sebab waktu PKP semua kelas online kan. Jadi anak-anak yang tak ada handset mungkin dia guna handset mak ayah dia. Jadi apabila dia pinjam handset mak dia, sebenarnya mak dia bagi tu untuk dia kelas online kan. Tapi apa yang dia buat adalah menonton pornografi. Dia kata, susahlah Ustazah saya nak berhenti. Setiap hari saya kena tengok. Kalau saya tak tengok, saya tak keruan, dia kata. Masya Allah. Jadi kita tak nak anak-anak kita terjerumus ke lembah yang macam ni. Ke lembah maksiat macam ni, tengok pornografi. Kadang-kadang mak ayah ambil handset anak ataupun kalau kita beri kepada anak-anak kita handset, kita pesan jangan letak password yang mak ayah tak tahu. Okay? Ataupun kita kena beritahu dia, anak-anak remaja, mungkin anak yang dah besar tu dia rasa dah besar kan. Anak remaja yang kita masih lagi boleh nak
pantau mereka, minta mereka untuk on handset dan kita kena buat spot check mengejut. Okay. Bila kita beri handset kepada anak kita, kita kena bertanggungjawab. Okay, bertanggungjawab, jangan lepas saja handset tu kepada anak kita, tetapi kita pantau apa yang mereka lihat, apa yang mereka main dan sebagainya. So, kesian pelajar ni. Apa yang saya boleh buat adalah saya nasihatkan dia, cuba jauhi handset dahulu, cuba buat hobi lain, okay, dan bertaubat, saya kata kat dia. So, wallahualam sekarang remaja ni sudah berubah ataupun belum saya tak tahu, tapi apa yang saya mampu buat hari tu menasihatilah kepada dia. Tapi saya terkejut lah, maksudnya dengan handset mak ayah pun anak-anak boleh tengok pornografi. Apatah lagi kalau anak-anak ada handset sendiri, dia tengok handset dalam selimut, dalam bilik masing-masing, kita tak tahu apa yang dia tengok. Okay? Jadi kena pantau, jangan terlalu bagi bebas anak kita tengok. Okay? InsyaAllah. Saya rasa itu sahaja kot pada pagi ini. Saya mohon maaf kerana kena beredar awal sebab nak bawa anak saya ke klinik. Tak sihat, ubat dah tak ada. So alang-alang jumpa doktor terus insyaAllah. Kita dah 18 Ramadan, kita akan hadapi lagi 12 hari dalam Ramadan. Moga-moga kita persiapkan diri sebaiknya untuk kita hadapi 10 terakhir 10 terakhir Ramadan nanti. Dan kalau siapa yang nak dapatkan e-book pendidikan seksualiti yang akhir virus tu, saya dah share dekat WhatsApp masing-masing waktu tadi hantar notifikasi tadi tu kan. So masing-masing boleh langgan di situ insya-Allah. Tak rugi langgan. Kita dapat e-book, 3 e-book dan rakaman-rakaman seminar keibubapaan yang akhir virus anjurkan sebelum ni insya-Allah. Okey. Saya masih lagi tengok kalau ada yang bertanya soalan insya-Allah. Sebelum tu saya paste juga. Saya paste jugalah link e-book insya-Allah kalau siapa-siapa yang nak dapatkan. Link e-book ni saya share dekat ruangan komen insya-Allah. E-book pendidikan seksualiti. Okay. Ibu ayah yang berminat nak dapatkan boleh dapatkan e-book tersebut. Sebab menarik e-book tu. Sebab dia ajarkan kita macam mana nak ajar anak kita. Okay. Dialog pun dia sediakan untuk jawab soalan anak-anak. Okay. Dan cantiklah berwarna e-book tu. Dan sangat bermanfaatlah insya-Allah untuk ibu ayah yang nak ajar anak-anak nanti. Saya masih tunggu lagi kalau ada lagi daripada peserta. Semua jelas ke? Mungkin boleh komen kat situ. Jelas ke perkongsian saya pada pagi ini? Pada pagi ini. Okay, minta maaf. Okay. Terima kasih kepada semua peserta yang stay sampai ke akhir. Alhamdulillah. Moga-moga ilmu yang kita dapat pada hari ini kita dapat manfaatkan, dapat kita betul-betul didik anak kita dengan baik. Okay? Mencabar sebenarnya, memang mencabar didik anak ni kan. Kalau saya baru ada anak 5 tahun dan 2 tahun. Kan? Itu pun rasa dah mencabar nak ajar mereka tentang pendidikan seksual ni kan. Supaya mereka malu, supaya mereka menjaga maruah diri. Mereka pergi sekolah pun mereka tahu nak menjaga aurat kan, dan sebagainya. Dan setiap usaha yang kita buat untuk kita buat yang terbaik untuk anak-anak kita insya-Allah, moga-moga Allah ganjari dengan pahala yang lebih luas insya-Allah. Jangan rasa terbeban kan. Sebab sekarang ada banyak dah buku-buku pendidikan, buku keibubapaan, parenting dan sebagainya yang ditulis oleh penulis-penulis. Kita boleh baca, okay? Kita boleh rujuk dan sebagainya untuk kita jadi ibu bapa yang berilmu. Bukan sahaja kita ikut je daripada dulu kita ada ilmu tu, kan, kita ikut je daripada turun temurun kan, tapi kita kena betul-betul tahu ilmu tu ilmu yang benar kan, insya-Allah. Jelas alhamdulillah sekarang ni untuk ibu ayah yang bekerja pun kena berhati-hati. Banyak kawan-kawan share berlaku perkara yang tak diingini dekat tempat kerja. Contohnya orang mengintip time pump susu. Ini pun penting juga. Terima kasih Puan Jaridah, sahabat saya ni.
yang berkongsi tentang orang mengintip time pump susu kan. Ini pun satu benda yang perlu kita titik beratkan juga aurat kita di khalayak ramai kan, untuk kita masa kita nak pump susu ke, masa kita nak menyusukan anak ke kan, di khalayak ramai, kita sebaiknya kita pergilah dekat nursing room. Contohnya kita pergi ke supermarket, kita nak menyusu anak, kita pergi kat nursing room kan, bilik yang disediakan untuk menyusu, bilik penyusuan dan sebagainya kan. Dan kalau kita pump dekat tempat kerja, kita hati-hati sebab mungkin ada yang mengintip kan, dan sebagainya. Kita tak tahu orang di sekeliling kita ni mungkin ada yang hati mereka yang sakit kan, hati yang sakit, yang kita tak tahu apa yang dia fikir. Jadi kena betul-betul jaga maruah kita, jaga kehormatan kita sebaiknya lah. Sebab wanita ini apabila dia bekerja, pergi bekerja, lagilah dia kena betul-betul menjaga kehormatan diri dia. Sebab dia tahu bahawa keluarnya dia pergi bekerja tu dengan keadaan dia perlu jaga diri dia dengan baik. Bukannya bercakap dengan suami orang dekat tempat kerja tu secara bebas kan, dengan rakan sekerja dan sebagainya. Kita kena tahu kita ni seorang ibu, kita seorang isteri yang perlu kita jaga maruah diri. Okey. Terima kasih Puan Khairun Nisa juga. Alhamdulillah perkongsian bermanfaat oleh Ustazah yang bermanfaat hari ini. Alhamdulillah. Okey, saya rasa itu saja kot daripada saya. Saya mohon maaf atas kekurangan. InsyaAllah next My Tadabbur Time bersama dengan Ustazah Solehah Kaswari. InsyaAllah Ustazah Solehah ni sangat best lah tadabbur dia. Tuan-tuan puan-puan boleh join InsyaAllah hari Rabu ni pukul 10 pagi. InsyaAllah. Seterusnya bersama Ustaz Yusof Arba'in pada hari Sabtu depan, bedah buku Jannah insyaAllah, buku gambaran syurga dalam Al-Quran. Dan juga slot terakhir My Tadabbur Time pada Isnin minggu terakhir kita puasa tu, insyaAllah bersama Ustazah Noni, insyaAllah tadabbur surah Al-Hujurat. Okay? Itu sajalah daripada saya pada pagi ini. Kita tutup dulu kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada semua yang menyertai. Alhamdulillah. Sama-sama Puan Nur Aini.